Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Mahmuda. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang cara pengiraan premium insurance. Okey, poin yang pertama ialah kita kena tahu bahawa pengiraan premium bagi insurans hayat dan juga pengiraan premium bagi insurans motor adalah berbeza sebab dia guna dua formula yang berbeza. Okey, apa itu premium? Premium ni ialah nilai yang perlu kita bayar dekat syarikat insurans yang kita ambil tu setiap bulan ataupun setiap tahun ke. Jadi kita boleh kira lah ada formula tu. Okey, seterusnya kita tengok tentang cara pengiraan premium bagi insurans hayat. Jadi, inilah formula yang kita kena guna nanti, iaitu nilai muka polisi per dengan RMX darab dengan kadar premium per dengan RMX. Okey, apa itu nilai muka polisi? Nilai muka polisi ni adalah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk dilindungi oleh pihak insurans. Jadi nilai muka polisi ni akan dibayar kepada waris jika pemegang polisi ni mengalami kecacatan kekal ataupun mati. Kemudian yang kedua, kita kena tahu tentang jadual kadar premium. Apa jadual kadar premium ni? Jadual kadar premium ni dia memberikan gambar kasar kepada klien tentang berapa banyak premium yang dia kena bayar setiap bulan. Gambaran kasar saja. Okey, ni adalah contoh soalan. Okey, yang pertama, biasanya soalan dia akan bagilah jadual kadar premium. Dia akan bagilah jadual kadar premium. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar premium ni. Contohnya seperti umur, pekerjaan, jenis insurans yang dia ambil, gaya hidup, jantina dan sebagainya. Ada 6 tu. Biasanya soalan dia akan suruh kita kira berapa premium insurans bulanan yang perlu seseorang tu bayar berdasarkan jadual kadar premium tahunan yang dia bagi, dan juga dia akan bagi nilai RMX. Jadi RMX kat sini adalah 1000. Jadi kita tengok soalan pertama, iaitu Encik Ellie ni dia ingin membeli insurans hayat yang bernilai RM200,000. Dia berumur 41 tahun dan juga merupakan seorang perokok. Okey, jadi berdasarkan soalan yang dia bagi ni, kita boleh tahu nilai muka polisi, kita boleh tahu nilai RMX ni, kita boleh tahu kadar premium per dengan RMX ni. Kalau nilai muka polisi ni ialah RM200,000. Lepas tu macam mana kita kena nak tahu kadar premium per dengan RMX ni? Kita tengok Encik Ellie ni merupakan seorang lelaki dan dia merupakan seorang perokok. Lelaki, perokok, umur dia adalah 41 tahun. Jadi kadar premium per RMX dia adalah RM3.74. Jadi kita gantilah nilainya, dapatlah macam ni. RM200,000 per dengan 1000 darab dengan 3.74, kita dapat RM748. Tapi yang kita dapat ni adalah tahunan. Jadi macam mana kita nak dapat bulanan? Kita kena bahagi dengan 12 untuk kita dapat nilai premium insurance bulanan. Jadi kalau kat sini kita dapat RM62.33. Bermakna Encik Ellie ni secara kasarnya dia kena bayar RM62.33 setiap bulan. Okey, soalan kedua ialah Lisa, seorang perempuan. Dia ingin membeli polisi insurans hayat yang bernilai RM600,000. Jadi dia berumur 44 tahun dan dia merupakan bukan perokok. Jadi dia 44 tahun, bukan perokok, perempuan. Jadi kadar premium per dengan RMX dia adalah RM2.36 dan nilai muka polisi dia ialah RM600,000. Jadi kita gantikan nilai, kita dapat RM1,416 bagi tahunan. Kita bahagi dengan 12, kita akan dapat RM118. Jadi Lisa ni dia kena bayar RM118 setiap bulan secara kasarnya. Seterusnya kita akan tengok tentang cara pengiraan premium bagi insurans motor. Jadi insurans motor ni untuk kereta ke, untuk motor ke. Jadi perkara penting yang kita kena tahu adalah faktor yang mempengaruhi nilai premium ni dia berbeza bagi setiap jenis insurans motor tu lah. Contohnya macam polisi akta dan juga polisi pihak ketiga, dia hanya bergantung kepada polisi pihak ketiga kebakaran kecurian ni, cara kira premium dia adalah
75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, seterusnya perkara yang kita perlu take note ialah rumus bagi pengiraan premium ni. Jadi kalau insurans motor ni, cara pengiraan premium dia berbeza kalau dekat Semenanjung Malaysia dan juga dekat Sabah dan Sarawak. Okey, contohnya macam dekat Semenanjung Malaysia ni, mula-mula kita kira kadar bagi 1000 pertama tambah dengan RM26 bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang lebih RM1000 ni lah. Jadi nanti kita akan tengok cara kira dia. Apa beza yang Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ni adalah dari segi nilai ni je. Kalau yang ni RM26, yang ni RM20.30. Seterusnya, perkara penting yang kita kena tahu dalam premium bagi insurans motor ni adalah tentang taraf. Jadi taraf ni apa? Taraf ni dia cerita tentang nilai kasar bagi premium insurans ni lah, nilai kasar. Kenapa dia panggil nilai kasar? Sebab kalau kita nak ambil insurans, kita pergi dekat agensi insurans, kita takkan dapat nilai yang macam kita kira ni. Kemudian tarif ni dia ada undang-undang, dia ada akta tentang tarif ni, di mana kalau adanya pihak agensi ni yang buat nilai dia ni terlalu tinggi, kita bolehlah ambil tindakan undang-undang. Okay. Kemudian kita kena tahu tentang NCD. Apa itu NCD? NCD ni adalah ganjaran daripada pihak insurans kepada pemegang polisi yang tak tuntut apa-apa selama tempoh perlindungan. So ada setahun ke apa, akan adalah faktor yang akan mempengaruhi nilai NCD ni. Mungkin dari segi risiko untuk pemegang polisi tu accident ke apa ke. Okey, biasanya soalan bagi premium bagi insurans motor ni, dia akan suruh kita kira premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga kebakaran kecurian berdasarkan jadual tarif motor yang dia akan bagilah. Jadi kita kena kira lah ketiga-tiga ni. Okay. Kemudian dia akan bagi maklumat tentang kenderaan tersebut. Contohnya macam soalan ni, kereta tersebut penggunaan dia dekat Semenanjung Malaysia, jadi kita kena guna formula ni. Kemudian jumlah yang diinsurkan adalah 60,000 dan juga 1.6cc, NCD dia 30%. Jadi kita tengok macam mana nak kira. Okey, kemudian kita kira polisi komprehensif. Polisi komprehensif Semenanjung Malaysia 1600cc, maksudnya dekat sini, dan dia ada NCD sebanyak 30%. Jadi kita tengoklah bagi kadar bagi RM1000 yang pertama RM305.50. Kemudian tambah dengan 26 bagi setiap RM1000. Dia nak insurans 60,000, tapi dia dah guna dah 1000 yang pertama ni kan, dah tolak. Jadi tinggal 59,000 bahagi dengan 1000 dapat 59. Jadi 26 kali dengan 59, kita akan dapat 1534. Maksudnya premium asas dia adalah RM1,839.50 bila yang ni tambah dengan yang ni. Kemudian kita kira NCD 30% daripada premium asas ni, kita dapat RM551.85. Macam kita tahu NCD ni kan ganjaran, maksudnya premium. Okey, kemudian kita tengok polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga ni dia hanya bergantung kepada kapasiti enjin. So ni maklumat yang kita kena guna adalah semua kena guna untuk kita tengok dekat tarif ni. Dia polisi pihak ketiga dekat Semenanjung Malaysia 1600cc, maksudnya dekat sini lah. Jadi NCD dia adalah 30%. So premium asas dia adalah RM135. Macam yang ni adalah untuk polisi komprehensif. Kalau polisi pihak ketiga macam ni je, macam tu je kira dia. So NCD 30% daripada 135 ni ialah RM40.50. Jadi premium kasar dia bila kita tolak premium asas tolak dengan NCD ni, kita dapat RM94.50. Kemudian seterusnya kita kira polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Macam kita tengok 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Kalau nak kira yang ni, kita kena kira yang ni dulu. Sebab dia 75% daripada premium asas polisi komprehensif ni. Maksudnya 0.75 darab dengan RM1,839.50.
kita dapat RM1,379.63. Tapi sebab ada NCD dia akan berbeza lah, sebab nilai premium asas masing-masing berbeza. Kalau yang ni RM413.90, maksudnya premium pasar dia, premium asas tolak NCD, kita akan dapat RM965.70.